Dalam segmen Pala Bola Misteri pada kali ini, kita nak mengenang kembali kekalahan paling memalukan untuk skuad Samba iaitu pasukan Brazil, iaitu kekalahan 7-1 pasukan Brazil ke atas pasukan Jerman dalam Piala Dunia pada tahun 2014. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So, dalam segmen Pala Bola Misteri pada kali ini, pasal MU kita tolak tepi sat, mampu happy daripada kalah ke? Arsenal pun kalah. Lah ni kalau kita tengok dalam Carabao Cup, pasukan besar yang ada pasukan Chelsea dengan Liverpool je. So kita tengoklah nanti siapa akan jadi champion. Tapi kita tak mau sembang pasal Carabao Cup, kita nak sembang tentang kekalahan memalukan yang dialami oleh pasukan Brazil. Terima kasih kepada Laonel 6139 yang telah bagi cadangan dekat kita. Tapi kita twist sikitlah cadangan dia tu. Kita nak menang kembali kekalahan Brazil. Piala Dunia selalu menjadi pertandingan yang special walaupun tak ada telok. Sebab orang katakan special ni selalu ada telok. Tapi World Cup selalu menjadi satu pertandingan sangat special. Walaupun ia hanyalah tournament 4 minggu, tapi tournament World Cup ni selalu menghadirkan momen-momen special yang membuatkan kita ingat dalam tournament tu. Contoh Piala Dunia terbaru 2022. Kita masih belum lupakan lagi perlawanan final Piala Dunia terbaik yang kita pernah saksikan antara Argentina dan juga pasukan Perancis. Piala Dunia 2018 kita masih lagi tak lupakan final yang paling membosankan antara pasukan France dan juga pasukan Croatia. Dan Piala Dunia 2014 antara momen yang kita semua tak boleh lupakan iaitu kekalahan memalukan Brazil 7-1 kepada pasukan Jerman. Kita balik ke hampir 10 tahun lepas, iaitu lebih tepat pada 12 Jun pada tahun 2014. Di negara Samba ataupun Brazil, Brazil ni adalah sinonim dengan negara bola sepak. Dan depa ni adalah negara yang paling berjaya dalam bola sepak disebabkan depa ni memenangi Piala Dunia terbanyak dalam sejarah, iaitu 5 kali. Dan kali terakhir mereka berjaya memenangi Piala Dunia adalah pada tahun 2002 ataupun lebih tepat 21 tahun yang lalu. Dan kalau hampa nak tahu, ini adalah kali kedua Brazil mengajukan Piala Dunia selepas kali pertama mereka jadi host pada tahun 1950. Walaupun Piala Dunia 2014 ni dah berlangsung lebih 60 tahun daripada Piala Dunia 1950, tapi fan-fan Brazil masih lagi dihantui dengan kekalahan kepada pasukan Uruguay time tu. So senang cerita, mereka ni anggap main dekat tempat sendiri ni boleh kata bad luck. Tapi sebenarnya sebelum bermula Piala Dunia ni, macam-macam terjadi sebenarnya. Kalau hampa nak tahu, sebelum bermula Piala Dunia ni, pengajuran Piala Dunia ni mendapat tentangan hebat daripada rakyat Brazil. Disebabkan tahun ni kerajaan Brazil kantoi menggunakan duit-duit cukai yang telah diberikan untuk mengajukan Piala Dunia. Yalah, adalah penduduk Brazil ramai susah, mereka kena bayar cukai pula. Lepas tu duit cukai mereka bayar tu tak disalurkan dekat tempat betul guna untuk buat Piala Dunia. Siapa tak marah? Dan total perbelanjaan Brazil untuk Piala Dunia adalah 14 bilion dolar. Dan kalau hampa nak tahu time tu, 14 bilion dolar ni menjadikan time tu Piala Dunia 2014 adalah Piala Dunia termahal dalam sejarah. Tapi lainnya rekod tu dah dipecahkan pula, iaitu Piala Dunia dekat Qatar. Tapi Qatar memang tak ada obat. Mereka belanja 220 bilion. Kalau potong 200 pun 20 tu still tinggi lagi daripada tertinggi sebelum ni, iaitu Brazil dekat 14 bilion. Tapi itu tak apalah kan, mereka Pak Arab kaya. So Brazil ni macam kita tahu, kebanyakan mereka adalah penduduk miskin. So mengeluarkan kos 14 bilion dolar tu adalah satu yang sangat tinggi. Walaupun mendapat tentangan yang hebat, tapi lala kali Brazil akhirnya berjaya juga anjurkan Piala Dunia. Kita cerita sikit tentang kekuatan pasukan Brazil sebelum masuk ke Piala Dunia. Brazil waktu ni masuk dengan confidence yang tinggi. Yalah, sebab mereka masuk sebagai tuan rumah. Lagi-lagi setahun sebelum tu, mereka berjaya jadi juara Confederation Cup dengan mengalahkan juara bertahan tentu, iaitu pasukan Spanyol dengan 3-0 dekat final. Mereka tibai Mexico, Itali dengan Jepun dalam group stage. Lepas tu tibai pasukan Uruguay pula dekat semi. Lepas tu bantai Spain 3-0 dekat final. Dan waktu tu pasukan Brazil memang meletakkan Neymar sebagai tunjang utama serangan mereka. Tapi Brazil bukan mereka kuatkan Neymar seorang. Waktu tu Brazil ada player macam Oscar, macam Hart, macam Fred penyerang. Bukan Fred midfield MU dulu ni, dia Fred penyerang. Dan ada goalkeeper macam Julio Cesar. Dan waktu ni Brazil mengandalkan dua centre back, iaitu David Luiz dan juga Thiago Silva. Walaupun waktu ni banyak pasukan favourite untuk menjadi calon juara Piala Dunia, macam contoh pasukan Argentina, pasukan Jerman, pasukan France dan semestinya juara bertahan, iaitu pasukan Spanyol. Tapi semestinya lah tuan rumah mesti ada advantage sikit, iaitu pasukan Brazil. Brazil diletakkan dalam grup yang boleh kata tak susah tapi tak juga senang, iaitu bersama dengan pasukan macam Croatia, Mexico dan juga pasukan Cameroon.
Dan dalam grup ni, pasukan Brazil berjaya melepasi grup stage sebagai juara kumpulan dengan menjadikan 7 gol dan hanya bolos 2 gol sahaja. Mereka berjaya collect 7 poin, menang 3-1 dengan pasukan Croatia, seri 0-0 dengan Mexico dan bantai pasukan Cameroon sampai 4-1. Dengan pasukan Mexico tu tak boleh nak buat apa lah, Ochoa mau World Cup memang tak boleh nak buat apa. Dalam game tu lah ramai start perasan kelibat Ochoa dalam Piala Dunia. Dan boleh kata mereka ni melepasi grup stage sebagai juara grup, permulaan yang baik untuk calon juara. Dan dekat round 16, kekuatan pasukan Brazil ni nampak sedikit goyah apabila mereka ni nampak struggle dan terpaksa menunggu sampai sepakan penalti untuk singkirkan pasukan Chile. Dan dekat quarter final, mereka terpaksa bersusah payah untuk kalahkan satu lagi wakil daripada Amerika Selatan, iaitu pasukan Colombia dengan keputusan 2-1. Hampa ingat tak lagi free kick cantik David Luiz on the score tu? Dah lah daripada jauh, lepas tu padu pula bola tu. Tapi walaupun mereka menang 2-1 dan berjaya naik ke semifinal, tapi kemenangan tu terpaksa dibaik dengan harga terlalu mahal, iaitu Brazil akan kehilangan 2 pemain menjelang perlawanan semifinal, iaitu Thiago Silva yang kena cut, lepas tu tak boleh main dekat semi sebab kena ban, dan Neymar yang mengalami kecederaan tulang belakang yang hampir-hampir merosakkan karier keseluruhan dia. So bila menang 2-1 dan berjaya layak ke semifinal, Brazil hanya memerlukan satu lagi perlawanan saja untuk ke final dan menamatkan kemarau Piala Dunia mereka selama 12 tahun. Tapi lawan mereka kali ni bukan calang-calang. Sebelum ni boleh kata boleh lawan jugalah macam Chile, macam Colombia. Tapi kali ni lawan mereka adalah pasukan De Panzer, iaitu pasukan Jerman, antara negara paling sukses juga dalam sejarah bola sepak. Tapi waktu tu semua confident yang Brazil boleh menang dalam game ni disebabkan pasukan daripada Eropah mereka ada catatan yang buruk kalau mereka main dekat Amerika Selatan. Dan sampai ke Piala Dunia pada tahun 2014, masih lagi belum ada negara Eropah yang berjaya jualan Piala Dunia dekat negara Amerika Selatan. Dan waktu tu final favourite adalah pertemuan antara pasukan Argentina dan juga pasukan Brazil. Dan waktu tu ramai favouritekan pertandingan final akan menjadi Super Clasico. Super Clasico ni adalah nama panggilan untuk pertemuan antara Argentina dan juga pasukan Brazil. Sebab dalam satu lagi set semifinal, Argentina pun akan berhadapan dengan satu lagi negara Eropah, iaitu pasukan Belanda. Dan pasukan Jerman berjaya layakkan diri ke semifinal selepas berjaya singkirkan pasukan yang akan menjadi juara 4 tahun kemudian lepas tu, iaitu pasukan France dengan keputusan 1-0. Tepat pada 9 Julai 2014, aku ingat lagi time tu bulan puasa, perlawanan antara pasukan Brazil dan juga pasukan Jerman dijadualkan. Dan dalam game tu, Luis Felix Scolari iaitu coach pasukan Brazil time tu, dia meletakkan Bernat untuk menggantikan player macam Neymar dan meletakkan player macam Dante untuk menggantikan peranan Thiago Silva. Walaupun kalau kita ingat nama Dante dan juga Bernat, memang kualiti mereka jauh lah kalau nak compare dengan Thiago Silva dan juga Neymar. Tapi dia tak ada pilihan lain sebab dua pemain penting dia tak boleh main dalam game tu. Dan perlawanan pun bermula. Dan kalau hampa tengok game ni, kalau hampa ingat balik, game ni sebenarnya Brazil terlalu confident tau. Mereka ni terlalu confident sampai mereka ni main terlalu ofensif. Segala serangan dilancarkan daripada segala sudut oleh pasukan Brazil. Tapi waktu tu pasukan Jerman berjaya bertahan dengan baik. Lagi-lagilah mereka ada Manuel Neuer sebagai goalkeeper. Titik permulaan pembantaian ni berlaku pada minit ke-11 bila satu sepakan sudut yang diambil oleh Toni Kroos berjaya disudahkan dengan baik oleh gerakan cantik Thomas Muller dalam kotak penalti. Bila ketinggalan 1-0 membuatkan pasukan Brazil lagi eager untuk menyerang. Dah lah awal tadi mereka dah memang kau mereka serang dah. Lepas tu mereka ketinggalan 1-0, lagilah mereka nak pergi menyerang. Dan ini membuatkan pasukan Brazil melakukan terlalu banyak error daripada segi defensif, yang membuatkan mereka ni selalu dihukum dengan counter attack laju daripada Jerman. Dan hasilnya pada minit ke-23, Jerman berjaya juga mendapatkan gol kedua. Tapi lagi pedih bila penjaring dia adalah Miroslav Klose, iaitu memecahkan rekod legenda Brazil iaitu Ronaldo Nazario sebagai penjaring terbanyak sepanjang masa untuk World Cup. Dia pecahkan rekod legenda Brazil dekat tanah Brazil lawan dengan Brazil. So waktu tu memang kepedihan yang sangat berganda lah untuk fan-fan Brazil. Tapi 2-0 tu tak cukup pedih lagi untuk pasukan Brazil. Dan lepas tu menjadi petaka untuk pasukan Brazil selepas mereka bolos lagi 3 gol dalam tempoh just 6 minit sahaja. Hambalah baru main sampai 30 minit tapi waktu tu Brazil dah bolos sampai 5 gol. Seluruh stadium yang dipenuhi penyokong tentu sunyi, diam, semua terkejut. Tak ada siapa pun yang sangka yang pasukan Brazil akan dibantai sampai 5-0 tak sampai 30 minit main. Dan akhirnya first half berakhir dengan keputusan 5-0. Bukan senang nak naikkan moral pasukan kalau tengah ketinggalan sampai 5 biji waktu first half. Kalau ketinggalan 1 biji ke, 2 biji ke, 3 biji ke, okey lagi. Ni sampai 5 biji nak comeback. Masuk second half, Luis Felix Scolari masukkan lagi beberapa pemain penyerang seperti Ramirez, Willian dan juga Paulinho untuk menambah lagi kekuatan dekat bahagian serangan. Tapi sayang, mereka nak tambah kekuatan dekat bahagian serangan. Sekali lagi, mereka ni dihukum dengan lagi 2 gol waktu sekat second half dengan jaringan pemain yang baru masuk iaitu Andreas Schürrle. Gol ke-6 asing daripada Philipp Lahm
Dan gol kedua, rebatan cantik dia untuk tewaskan Julio Cesar buat kali ke-7. Waktu ni seluruh komuniti Brazil, bukan komuniti Brazil saja, komuniti bola sepak semua terkejut dengan benda ni. Kalau hang ingat balik situasi dekat stadium time tu, bukanlah Kupe Stadium tapi kita tengok kat TV kan. Ada yang meratap, ada yang menangis, ada yang macam terkejut, ada yang diam je, ada yang balik awal. Balik awal tu selalu fan MU je. Tapi akhirnya setelah 90 minit berusaha, Brazil berjaya juga dapatkan satu gol melalui jaringan Oscar pada minit ke-90 yang mudah untuk tewaskan Manuel Neuer yang bertahan dengan cukup baik selama 89 minit. Namun, gol tu kita boleh kata hanya seperti sebutir gula dalam lautan air mata fan Brazil. Tak ada bagi import apa-apa langsung dekat depa selepas hati mereka dah berkecai kena 7-0 sebelum tu. Aku tahulah rasa kena 7-0 macam mana, hampa tak pernah rasa. Pedih oh. Akhirnya, impian pasukan Brazil untuk menjualan Piala Dunia selepas 12 tahun mereka kemarau gagal sekali lagi. Dan coach Brazil time tu, selepas habis tournament, dia pun meletakkan jawatan dan dia beritahu kekalahan dengan pasukan Jerman tu adalah pengalaman paling pahit dalam hidup dia yang dia tak boleh lupakan sampai ke hari ini. Dan kalau hampa nak tahu, ni adalah kekalahan terburuk Brazil dalam sejarah Piala Dunia. So boleh kata memang saya gila lah kalau Brazil buat workout dekat tempat mereka sendiri. So kuasa lepas ni memang mereka tak mau buat workout dah kot kat tempat mereka. Dan belum lagi mereka recover daripada kekalahan dengan pasukan Jerman, mereka ni terpaksa hadap pula kena lawan dengan pasukan Belanda pula yang kalah dengan pasukan Argentina. Dan seperti dijangka, pasukan Brazil tanpa Neymar bukanlah Samba tapi hanya sambal. Dan mereka ni mudah dibantai oleh pasukan Belanda dekat penentuan tempat ketiga dengan keputusan 3-0. Tapi waktu tu aku rasa player-player Brazil mereka pun dah hilang semangat dah untuk main selepas kena belasah sampai 7-1 dalam World Cup. Dan berakhirlah usaha Brazil untuk menjualan Piala Dunia dekat laman sendiri mereka. Dan sampai sekarang, walaupun setiap Piala Dunia Brazil akan menjadi pasukan favourite, tapi Brazil tak pernah jualan Piala Dunia sejak kali terakhir mereka menang pada tahun 2002. Bukan setakat tak menang Piala Dunia, mereka ni tak pernah masuk final pun sejak 2002 tu. Pencapaian terbaik mereka adalah mereka ni berjaya dapat layak sampai ke semifinal dan dapat tempat keempat pada Piala Dunia 2014. Lepas tu semua layak sampai kuarter saja. So itulah kita kenang kekalahan pasukan Brazil 7-1 kepada pasukan Jerman. Dan perlawanan tu mestilah menjadi antara perlawanan yang paling diingati sampai ke hari ini. Walaupun kisah tu dah berlangsung hampir 10 tahun yang lepas. Macam tak percaya je Mat, Piala Dunia 2014 tu hampir 10 tahun dah lepas. Rasa macam baru tengok je 2-3 tahun lepas. So itulah video kali ini dalam segmen Pala Bola Misteri. Dan kita sedang menuju ke 100,000 subscriber. Terima kasih atas support daripada hampa. Nanti dah cukup 100,000 subscriber, kita akan buat giveaway insyaAllah. So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Kalau hampa ada apa-apa cadangan, hampa boleh komen dekat bawah, okey? Aku Solehan. Assalamualaikum.